أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghimpunkan kita berada di satu acara, satu majlis yang bertujuan untuk membersihkan hati kita, untuk mengobati luka di dalam hati, untuk membenahi kekurangan di dalam jiwa, untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati ini, agar supaya tidak dinampak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara yang tidak disukai oleh Allah, oleh kerana apa yang dipandang dalam tubuh badan kita adalah hanya hati manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak tengok kepada rupa paras tubuh badan kamu, akan tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kamu. Apa agaknya kita bila mana melihat apa yang tersimpan di dalam hati ini, yang menjadi wadah dan tempat dipandang sentiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah Allah akan mendapati di dalam hati kita perkara yang disukai oleh Allah ataupun sebaliknya? Kita ingin merayu pada majlis seumpama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir kepada Allah agar supaya zikir itu menghidupkan hati kita yang keras, menghidupkan hati kita yang mati, melembutkan hati kita yang keras, dan menyedarkan hati kita yang lalai. Kerana zikir ini adalah menjadi penawar supaya hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pada majlis hari ini juga mengadu dan merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hati ini yang sentiasa tertumpu kepada perkara-perkara yang memutuskan perhubungan hati ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui pandangan kepada perkara yang tidak disukai oleh Allah melalui mata yang masuk ke dalam hati, daripada apa yang kita dengar oleh telinga, perkara-perkara yang batil yang masuk ke dalam hati, daripada perkara yang terkeluar daripada lisan, kata-kata yang buruk yang itu adalah cerminan daripada isi hati, daripada tindakan tangan dan anggota tubuh badan kepada tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah, yang mana itu adalah suruhan daripada hati. Dan kita merayu dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluh agar supaya hati ini diputuskan daripada perkara-perkara yang memutuskan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada hasad dengki yang selalu ada di dalam hati, daripada sifat sombong dan takabbur serta riya yang ada di dalam hati, daripada kecintaan kepada keduniaan yang bersemadi di dalam hati. Adakah bila mana ini semua ada di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada hati yang dipandang sentiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun sebaliknya, Allah tidak pandang kepada hati yang di dalamnya ada terlalu banyak sampah ataupun noda dan kotoran, daripada dengki kepada orang lain, hasad kepada orang lain, benci kepada orang lain, buruk sangka kepada orang lain, suka memaki kepada orang lain, melihat perkara yang tidak ridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena yang demikian, majlis seumpama ini untuk berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubati hati kita. Lebih-lebih lagi dengan berselawat kepada Rasulullah yang beliau adalah merupakan dokter kepada hati. Bila mana doktor yang ada di zaman kita sekarang mengubati orang lain dengan ubat dan juga ramuannya,
baginda Rasulullah adalah dokter kepada hati umat Islam dengan doanya, dengan ajarannya, dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau tidak dikatakan sebagai tabibul qulub, sebagai dokter kepada hati, sementara ramai daripada orang yang hidup bersama dengan Rasulullah yang punya sakit di dalam hatinya, yang itu adalah merupakan penyakit yang lebih berbahaya berbandingkan kepada penyakit tubuh badan, terubati dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah seorang daripada mereka bernama Fudalah yang ingin membunuh kepada Rasulullah kerana kebencian yang bersemadi di dalam hatinya. Tidak menghampiri kepada Rasulullah kecuali ingin membunuh kepada Rasulullah, sehingga dihampiri oleh Rasulullah dan dipegang dadanya lalu dibacakan dengan doa. Kata Fudalah mengatakan, tidak diangkat tangan Rasulullah daripada dada aku, melainkan tidak ada orang yang lebih aku cintai melebihi daripada cinta aku kepada Rasulullah, yang sebelumnya tiada orang yang aku lebih benci daripada benci aku kepada Rasulullah. Dengan tangannya yang menyentuh kepada dada Fudalah menjadi berubah daripada benci kepada kasih kepada baginda Rasulullah. Maka beliau adalah merupakan dokter kepada hati. Seseorang yang mempunyai niat dan azam untuk melakukan perzinaan datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk melakukan perkara yang sedemikian. Setelah diingatkan oleh Rasulullah dan dipegang dadanya juga dengan dibacakan doa, tidak diangkat tangan Rasulullah daripada dada orang itu, melainkan dia berkata, kalau sebelum ini adalah zina yang aku ingin lakukan, setelah diangkat tangan Rasulullah tidak ada perbuatan yang lebih aku benci daripada kebencian aku kepada perbuatan zina. Beliau adalah merupakan dokter kepada hati dengan doanya, dengan ajarannya, dan juga dengan kasih kita kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu majlis ini diadakan dengan kita berselawat kepada Rasulullah untuk menjadi penawar kepada hati kita yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak baik di dalam hati ini. Dan sungguh apa yang istimewa kepada seseorang di sisi Allah adalah bukan kedudukannya, bukan keturunannya, bukan latar belakangnya, bukan jawatannya, akan tetapi hati orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, sementara Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar supaya dibersihkan hatinya dan dilapangkan hatinya, Nabi Musa berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, bersihkan, lapangkan dada aku ini. Minta dibersihkan daripada perkara-perkara yang dapat mengotori hati. Bukankah di zaman kita sekarang ini ramai daripada manusia yang hatinya, yang tubuh badannya sehat tetapi hatinya sakit. Pandangan matanya sehat tetapi menjadi pintu kepada virus untuk masuk ke dalam hati daripada pandangan-pandangan yang mungkar. Telinganya sehat akan tetapi menjadi pintu laluan